Oh, dah ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung kelas tadabbur kita, kelas yang ketiga, iaitu tadabbur surah As-Saffat, ayat yang keempat. Mana lagi ramai kosong ni, ke pergi depan wali? Cuti depan wali ya? Okey, sebelum kita masuk ataupun sebelum kita sambung ayat seterusnya, kita tengok antara pengajaran daripada ayat lepas. Ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pertama, was-saffati saffa. Ataupun kita gabungkan terus 1, 2 dan 3. Ayat 1, 2 dan 3 kita bagi terus pengajarannya. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati zikra. Maksudnya, tiga-tiga ni adalah maksud para malaikat. Yang pertama, demi para malaikat yang sentiasa berbaris, tersusun rapi. Yang kedua, fazajirati zajra, demi para malaikat yang, tafsiran pertama membawa awan, menggerakkan awan. Tafsiran yang kedua, yang menghalang manusia daripada melakukan maksiat. Dan yang ketiga, fattaliyati zikra, demi para malaikat yang taliyat. Taliyat ni kita dah belajar kan? Siapa ingat apa makna at-taliyat? Apa makna at-taliyat? Yang membaca. Daripada perkataan apa? Tilawah.
Jadi tilawah ni kita faham dia makna membaca, tapi makna asalnya apa dia? Ikut. Apa dalil? Tilawah tu ataupun tala, makna asalnya ialah ikut. Apa dalilnya? Surah Asy-Syams ayat yang ke 2. Cuba baca sikit. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Okey, pengajaran pertama. Kebesaran dan kehebatan Allah yang telah mencipta para malaikat daripada cahaya, makhluk yang besar dan hebat, tetapi sentiasa tunduk dan beribadat kepada Allah, tetapi sentiasa tunduk dan beribadat kepada Allah sepanjang masa. Yang kedua, Allah sangat cinta kepada mereka yang sentiasa beribadat, kepada mereka yang sentiasa beribadat dalam keadaan tersusun, seperti di dalam saf solat. Sebagaimana tersusunnya barisan para malaikat. Yang ketiga, orang yang beriman akan sentiasa melakukan apa sahaja yang disukai oleh Allah, seperti solat berjemaah bagi lelaki dan berjihad dalam peperangan apabila diperlukan. Yang keempat, makhluk yang mulia di sisi Allah akan sentiasa melakukan perbuatan yang mulia, antaranya ialah sentiasa membaca Al-Quran dan beramal dengannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para malaikat. Alhamdulillah.
Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat yang lepas Allah bersumpah. 3 ayat yang lepas Allah bersumpah. Dan kaedah umum dalam Al-Quran, bila Allah bersumpah, maksudnya apa? Bila Allah bersumpah, maksudnya Allah nak sampaikan satu perkara yang sangat besar dan penting. Dan sebenarnya samalah, kita pun kalau kita bersumpah, bermakna kita nak sampaikan benda yang besar dan penting. Betul kan? Pernah tak kita bersumpah tapi kita nak cakap benda yang remeh-temeh? Demi Allah, saya telah minum. Tak, kan? Bila kita bersumpah, kita nak cakap benda yang besar. Maka Allah lagi apa? Lagi pasti akan cakap benda yang besar bila Allah bersumpah. Contoh, Allah bersumpah dengan masa, wal asri, demi masa. Jadi apa yang Allah nak beritahu sebenarnya setelah Allah bersumpah dengan masa? Apa yang Allah nak beritahu? Benda yang besar, yang penting apa dia? Allah nak beritahu innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Penting ke? Allah nak beritahu bahawa manusia ni rugi. Benda kecil ke besar? Besar. Kecuali orang yang ada 4 sifat kan, beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran dan sabar. 4 je. Yang tidak ada 4 ni semuanya adalah rugi. Okey. Jadi dalam surah As-Saffat Allah bersumpah demi malaikat yang apabila beribadat tersusun bersaf-saf. Yang kedua, demi malaikat yang Az-Zajirat, yang sentiasa menghalang perkara yang tidak baik. Dan Allah bersumpah yang ketiga, demi malaikat yang sentiasa membaca Al-Quran. Okey, apa yang Allah nak beritahu? Poin penting yang Allah nak beritahu hasil daripada sumpah ini ialah ayat yang keempat, iaitu inna ilahakum sesungguhnya ilahakum Tuhan kamu. Di sini ada dia dalam bahasa Arab, kalau kita belajar ada dia panggil harfu taukid. Harfu taukid. Apa mana huruf? Huruf lah. Taukid ialah penegasan. Bila Allah nak tegaskan, Allah akan guna huruf taukid. Dalam ayat ini ada harfu taukid. Pertama, inna, sesungguhnya. Kemudian yang kedua, lam. Kalau tanpa harfu taukid, ayatnya macam ni. Ilahukum wahidun. Tuhan kamu satu. Itu ayat biasa. Tapi bila benda tu besar dan penting, satu Allah bersumpah dengan wasafati safa, wazajirati zajra, wataliyati zikra. Kemudian bila Allah nak begitu apa yang penting, Allah guna pula 2 harfu taukid. Sesungguhnya Tuhan kamu, lam tu apa makna? Pasti. Wahidun, esa. Okey, kenapa? Apa yang penting? Bila Allah nak beritahu Tuhan tu adalah satu, sebenarnya apa mesej yang Allah nak sampaikan? Apa dah?
Menafikan isbat. Bukan. Kalau menafikan isbat, la ilaha illallah. Adakah Allah nak bagi tahu semata-mata Tuhan yang sebenar adalah satu? Bukan. Yang Allah nak bagi tahu ialah apa dia? Ya Allah nak bagi tahu ni yang manusia tak buat. Walaupun nampak macam tahu, tapi kebanyakan manusia tak buat. Buktinya apa? Majoriti manusia ke syurga ke neraka? Ke neraka. Kalau dalam 1000 orang, berapa orang yang ke syurga, berapa orang yang ke neraka? Seorang je ke syurga, 999 neraka. Sebab apa? Sebab dia tidak sembah Tuhan yang satu. Jadi Allah nak tegaskan benda yang menyebabkan kalau tak buat, itu petanda manusia akan celaka untuk selama-lamanya. Iaitu manusia tidak menyembah Tuhan yang satu. Kadang-kadang dia tak sembah langsung Allah. Dia sembah berhala, kan? Kadang-kadang dia sembah Allah, Tuhan yang satu, tapi dalam masa yang sama dia sembah juga Tuhan yang lain. Contoh dalam kehidupan kita ni, adakah kita hanya sembah Allah sahaja ataupun ada selain pada Allah yang kita sembah? Ada tak? Ada tak ada? Oh, tak ada. Tak ada, betul. Masa kita makan tu, kita makan kerana Allah ke kerana nafsu? Kerana nafsu ke kerana Allah? Nafsu. Jadi masa makan sembah siapa? Sembah siapa? Jawab je lah. Kerana sembah nafsu lah. Sebab itulah Tuhan ni boleh jadi pelbagai. Bukan mestinya berhala, bukan mestinya matahari, bukan mestinya pokok. Kita tengok orang tu sembah matahari, kita kata bodohnya. Sebab apa? Kenapalah sembah matahari? Tapi kita pula sembah apa? Masa makan ikut nafsu, masa shopping aku beli kerana Allah. Ada? Ada tak? Angkat tangan. Aku beli kerana Allah. Allah tak suka membazir, aku beli yang perlu sahaja. Angkat tangan. Kalau bukan beli kerana Allah, kita sembah apa masa tu? Kita sembah nafsu. Sebab tu Allah nak tegaskan sampai Allah bersumpah, Tuhan yang wajib kamu sembah hanya Allah. Iaitu jangan sembah Allah. Yang kedua, jangan mensyirikkannya, jangan mensekutukannya. Dan kadang-kadang syirik ni boleh berlaku dalam bentuk, bukan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk niat. Syirik boleh berlaku dalam bentuk niat. Saya bagi contoh. Kalau kita solat kerana bulan Ramadan, ada tak masyarakat kita dia solat bulan Ramadan? Ada. Ada. Jadi solat dia adakah menyembah Allah ataupun mensyirikkan Allah? Mensyirikkan Allah. Sebab kalau dia sembah Allah, dia akan solat sepanjang masa. Jangan solat di bulan Ramadan saja. Boleh faham? Kadang-kadang dia sembah Allah, dia solat kerana Allah, tapi tengah-tengah solat bertukar niat. Tengok-tengok dia perasan ada bapa mertua dia datang, dia pun solat lama sikit, kan? Jadi apa solatnya? Solatnya tak diterima. Walaupun asalnya kerana Allah, tapi tengah-tengah tu datang unsur-unsur syirik atau periak, bukan kerana Allah. Boleh faham? Jadi kita wajib sembah Allah bila ni? Wajib hanya sembah Allah dan tidak boleh mensyirikkan Allah bila? Adakah ketika solat sahaja? Ketika bulan Ramadan sahaja? Setiap waktu, betul? Masa shopping kena sembah Allah, betul? Masuk kedai baca tak doa? Kalau kita cek kehidupan kita daripada bangun pagi sampai petang, agak-agak lah, berapa minit, berapa jam je kita betul-betul sembah Allah? Cuba cek.
Ataupun Allah jadikan kita untuk sembah dia masa solat saja, di bulan Ramadan saja. Bukan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa, aku tidak cipta jin dan manusia melainkan hanya untuk sembah aku. Berapa lama? 24 jam. Kalau mereka bersembah Allah 24 jam. Kalau rokok sepanjang masa. Ada mereka yang sujud sepanjang masa 24 jam. Ada yang sujud 24 jam. Jadi Allah nak tegaskan, Tuhan yang wajib kamu sembah 24 jam, bukan waktu solat saja. Waktu kamu bekerja, waktu kamu makan, waktu kamu membeli belah, wajib kamu sembah Allah sahaja. Bolehkah? Dan bahaya kalau kita tak sembah Allah ataupun kita sembah Allah tapi ada unsur syirik. Bahaya apa dia? Apa kesannya? Kesannya ialah semua amalan kita sia-sia. Cuba buka surah Az-Zumar ayat 65. Surah Az-Zumar ayat 65. Ayat 65. Okey, boleh kita sama-sama terjemah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wow. Apa benda wow? Dan. Lam tadi dah jumpa. Pasti. Harfu taukid. Qad sesungguhnya. Qad sesungguhnya. Uhiya telah diwahyukan. Pasti sesungguhnya telah diwahyukan. Ilaika. Kepada engkau. Siapa engkau? Nabi Muhammad SAW. Bila wahyu diturun pada Nabi Muhammad, pengajarannya apa? Wahyu ni sebenarnya untuk semua manusia, tapi sebelum turun pada manusia, Allah bagi pada siapa? Rasulullah. Menunjukkan apa? Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia, paling agung. Sebab wahyu benda yang paling mulia. Allah tak akan bagi benda mulia melainkan kepada orang paling mulia. Jadi wahyu telah diwahyukan kepada engkau. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang yang sebelum engkau. Apa dia antara wahyu? Intipati wahyu apa dia? Intipati wahyu, iaitu lain asyrakta. Kena dengar suara. Ada. Dengar suara. Dengar suara daripada sini. Okey. Pasti sekiranya asyrakta, engkau mensyirikkan Allah. Engkau ni siapa? Nabi Muhammad. Allah nak bagi amaran. Kalau engkau mensyirikkan Allah, apa akan jadi? Allah kata la yahbatanna amaluka. Pasti yahbatan apa dah? Sia-sia, gugur. Amaluka, amalan engkau. Amalan siapa yang gugur ni? Amalan Nabi Muhammad. Hebat tak amalan Nabi? Nabi lah amalan yang paling baik, paling bertakwa. Tapi kalau syirik, sia-sia. Wala takunanna, dan lepas kamu syirik pada Allah, lepas amalan kamu gugur, wala takunanna minal khasirin, pasti kamu akan jadi orang yang rugi. Siapa yang rugi? Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia mensyirikkan Allah. Tapi soalan, ada kemungkinan tak Nabi mensyirikkan Allah? Tak ada.
Kalau tak ada, kenapa Allah cakap kalau engkau syirik, amalan engkau yang hebat. Nabi, amalan Nabi semua kerana Allah. Siang hari berdakwah, siang hari berjihad, malam solat malam, semua kerana Allah. Begitu hebat. Tapi kalau ada syirik sedikit sahaja, semua hancur. Nabi tak mungkin syirik, tapi Allah nak bagi contoh. Kalau amalan sehebat Nabi pun boleh sia-sia hanya kerana syirik, maka amalan kita agak-agaklah amalan kita ni layak tak masuk syurga? Belum tentu layak kan? Patut ada syirik pula, habis. Boleh faham? Jadi saya sebut tadi, kadang-kadang amalan syirik ni boleh berlaku dalam bentuk perbuatan. Kadang-kadang boleh berlaku dalam bentuk kepercayaan ataupun niat. Kita pernah dengar tak? Kita pernah dengar tak? Dalam satu hadis yang sahih, Nabi sebut ada 3 golongan yang awal-awal dia campak dalam neraka. Dia bukan Fir'aun, dia bukan Abu Jahal. Tapi siapa 3 golongan ni? Yang pertama, yang selalu baca Al-Quran, selalu mengajar orang, selalu mengajar agama. Tapi awal-awal dicampak dalam neraka sebelum Fir'aun. Apa sebab? Bila di akhirat besok Allah tanya, kenapa kamu selalu baca Quran? Kenapa kamu selalu mengajar orang? Dia jawab, di hadapan Allah, aku mengajar kerana engkau ya Allah. Allah kata apa? Kazabta, engkau dusta. Sebenarnya engkau mengajar supaya engkau dikatakan seorang yang alim, lalu dihumban ke dalam neraka. Bukan Fir'aun yang awal masuk neraka. Apa sebab? Apa sebab? Syirik. Dia buat bukan kerana Allah, itulah syirik. Yang kedua, golongan kedua, yang sedekah. Orang kaya dan sedekah untuk agama. Tapi bila di akhirat besok Allah bertanya padanya, kamu sedekah banyak-banyak itu untuk apa? Aku sedekah untuk li'ila'i kalimatik, untuk meninggikan agama engkau. Allah kata kazabta, engkau dusta. Sebenarnya engkau infak tu untuk dikatakan engkau seorang dermawan. Dan memang orang popular, engkau popular dengan seorang dermawan, tapi engkau bukan bagi kerana Allah, tapi supaya orang kata, oh bagus dia tu, pemurah. Di mana ada sekolah anak yatim, di situ ada dia membantu, supaya orang kata. Maka awal-awal dia capak dalam. Yang ketiga, yang ini lagi hebat, dia berjuang di jalan Allah sampai mati syahid, korbankan nyawa. Bila ditanya padanya, kenapa kamu berjuang? Dia kata, aku berjuang untuk menegakkan, meninggikan agama engkau ya Allah. Allah kata kazabta, sebenarnya engkau berjihad supaya dikatakan engkau seorang pahlawan, wira negara, diheret ke dalam neraka. Hanya kerana semua tiga-tiga ni cantik tak pada saya amalannya? Cantik. Tapi yang menyebabkan mereka masuk neraka sebab apa? Syirik. Allah kata wa ilahukum ilahun. Bila sembah Allah jangan pada zahir saja sembah, tapi niatnya ada unsur syirik. Termasuklah kita datang ke kelas hari ini. Kita datang ni Allah tahu niat kerana apa. Ada orang datang mungkin sebab apa? Sebab kebetulan kawan ajak. Ada orang datang sebab apa? Sebab makanan banyak kan. Contoh kan. Banyak dah free kan. Ada orang datang sebab apa? Kebetulan free. Ada waktu free dia datang. Maka semua yang dibuat bukan kerana Allah, semuanya sia-sia. Penat, letih, habis masa, habis duit, habis umur. Di akhirat besok sia-sia. Ini Allah nak tekankan, wa ilahukum lawahid.
Bila sembah Allah, pastikan perbuatan dan niat kamu betul-betul kerana Allah. Cuba buka surah Al-Furqan. Ayat 23. Kan? Surah Al-Furqan. Cuba kita dengar ayat apa yang Allah cakap. Selama ni banyak kita dengar apa yang Ustaz cakap kan. Yang Allah cakap kita tak berapa nak masuk ataupun tak berapa nak faham. Surah Al-Furqan ayat 23. Okey. Ayat simple, pendek je tapi menakutkan. Kalau kita tadabbur, kita faham, ayat ni menakutkan kita dan akan menjadikan kita lebih berhati-hati. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Cuba kita terjemah sama-sama. Wow dan qadimna apa dia? Kami memperlihatkan, kami bawa datang ila ma'amilu, kepada ma'amilu, apa yang mereka kerjakan. Di akhir ini cerita di akhirat besok. Allah kata kami bawa amalan yang dilakukan oleh setiap orang yang mereka sangka itu adalah amalan soleh. Kami bawa tunjuk. Ini solat kamu, ini haji kamu, ini umrah kamu, ini kamu pergi kelas. Min amalin, daripada apa amalan yang baik. Lepas tu Allah kata apa? Faja'alnahu, lalu kami jadikan amalannya itu haba'an mansura. Haba'an apa dia? Lalu belah kiri. Kami jadikannya amalan itu habaan, debu. Debu-debu yang mansura, yang berterbangan. Kenapa Allah kata jadi debu? Kenapa Allah tak kata amalan kamu yang kamu buat tu sebab ada unsur syirik, kami jadikan macam pokok ataupun macam rumah? Kenapa Allah jadikan macam debu? Tak ada nilai. Mana kita lebih kecewa? Kita bekerja 20 tahun, kita simpan duit setengah juta. Lepas setengah juta kita tengok kat bank tu jadi pokok-pokok. Ataupun duit kat bank tu jadi debu-debu. Yang mana kita paling kecewa? Kenapa? Debu tak ada. Siapa yang nak? Siapa nak debu saya bagi 3 lori free? Siapa nak? Debu yang atas meja kita sapu, kita buang, tidak ada nilai. Allah nak bagi tahu betapa kecewanya orang yang mengharap dengan solat dia, puasa dia, haji dia, umrah dia, pergi ke akhirat besok dia harap dia masuk syurga. Tapi Allah jadikan dia orang paling kecewa. Rupa-rupa semua ibadat dia menjadi tidak ada nilai. Apa sebab? Syirik. Jadi jaga-jaga syirik. Syaitan ni dia nak kacau kita. Pertama, yang kita nak buat ibadat ni, syaitan tak akan halang kita buat ibadat. Yang jenis suka solat, suka pergi kelas, syaitan tak kacau. Syaitan buat apa? Syaitan jadikan kita pergi kelas bukan kerana Allah. Yang suka solat, syaitan jadikan kita solat bukan kerana Allah. Yang suka pergi umrah, syaitan jadikan umrah kita bukan kerana Allah. Pergi umrah lepas tu masuk Facebook kan, berdoa depan Kaabah. Apa tujuan? Apa tujuan? Siapa ada pengalaman pergi umrah masuk dalam Facebook gambar depan Kaabah? Siapa ada pengalaman? Okey, apa tujuan? Simple je soalan dia. Untuk apa?
Ha? Nak tunjuk pada orang. Kalau kamu buat kerana Allah, perlu tak ditunjuk pada orang? Kalau kita buat kerana Allah, Allah tahu tak kita pergi walaupun semua orang tak tahu. Dan Allah tahu tak kita ikhlas. Dan kalau kita ikhlas, Allah dah bagi pahala, tak perlu orang tahu. Betul? Kalau orang tahu, sebab kita bagi tahu, dah ada masalah, iaitu kita buat berkaitan Allah, tapi supaya orang tahu. Kemudian bila orang tahu, dia boleh tak bagi apa-apa habuan daripada umrah kita tu. Sebab kamu pergi umrah, aku nampak gambar ada bukti, okey, ambil 10,000. Ada? Tak ada. Betul tak? Ini benda-benda berlaku ni, ini perancangan jahat syaitan supaya akhirnya amalan kita jadi apa? Debu. Okey. Boleh ke? Boleh ke tak? Boleh apa ni? Apa yang boleh? Sebab kita biasa pergi mana-mana nak tunjuk juga pada orang. Betul tak? Kita rasa macam tak seronok je kalau orang tak tahu kan? Macam aku syok sendiri je. Kenapa kita? Okey, kita nak simpan gambar ke nak simpan pahala? Nak simpan gambar ke nak simpan pahala? Pandai menjawab. Gambar simpan boleh kan? Ambil gambar simpan. Dia tak salah kalau ambil gambar simpan, tapi ada faedah. Ni benda ni, syirik ni haluskan. Nabi kata syirik ni dia macam semut hitam di atas batu hitam di dalam malam yang. Siapa yang nampak? Siapa pernah nampak semut hitam di atas batu hitam dalam gelap? Siapa pernah nampak? Pernah nampak? Tak pernah. Kalau dia nampak, dia pembohong. Kenapa? Sebab semua hitam. Itulah syirik. Maksud apa tu? Susah orang nak perasan. Apa masalah ustaz? Saya bukan sembah berhala. Saya memang niat saya pun kuat. Nawaitu umrah lillah. Kan? Dia tak perasan. Sampai bila dia tak perasan ni? Sampai bila dia tak perasan amalannya ada unsur syirik? Sampai bila? Sampai di akhirat. Dia perasan amalan dia melayakkannya masuk syurga. Tiba-tiba hampa. Sebab ada unsur syirik. Boleh ke? Kita tak nak kalau kita bekerja kat dunia kan, keluar pagi balik petang. Daripada muda sampai ketua, kita tak nak akhirnya usaha kita sia-sia. Betul tak? Simpan duit akhirnya jadi debu. Kita tak nak. Tapi kadang-kadang kita terlupa amal solat kita dah jadi debu. Jadi syaitan pastikan kalau kita nak buat ibadat, pastikan kita buat berkaitan Allah. Step pertama. Step kedua, dia akan pastikan kalau kita buat kerana Allah, akhirnya tengah-tengah buat kerana Allah, dia masuk. Kan? Kita buat umrah kerana Allah, contohlah. Lepas tu orang tanya, dah pergi umrah? Dah. Ini kali keempat dah. Mula-mula dah kerana Allah. Bila jawapan tu menunjukkan apa? Dia nak cerita, riak kan? Saya ni sejak kecil lagi, ayah saya bawa pergi umrah. Dan lain kan? Kadang-kadang awal cantik, tengah. Okey. Kalau syaitan gagal untuk step yang kedua, awal kerana Allah, tengah pun kerana Allah, dan selesai pun kerana Allah, dan jadi pahala, syaitan tak putus asa. Syaitan akan pastikan amalan kita yang dah diterima oleh Allah, yang dah jadi pahala, akhirnya pahala itu terbatal. Dengan cara apa? Ada dalil? Surah Baqarah ayat berapa? Kenapa kita tak faham? Sebab gangguan daripada syaitan. Surah Baqarah. Surah Baqarah. Cuba buka. Ayat berapa? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azah. Cuba buka. Saya tengok ayat berapa?
Tak ada yang hafal Quran sini? Tak ada. On the way. Lama on the way tak sampai ya. 264. Cuba buka. 264. Ingat nah? Surah Al-Baqarah ayat 264. Mana ni? Okey, dengar apa Allah cakap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu. Cuba terjemah. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah cakap dengan siapa ni? Orang yang beriman. Kita orang beriman tak? Beriman lah. Beriman betul ke perasaan ni? Betul? Okey, kalau betul beriman dengar. Sebab kalau kita tak dengar, kita tak beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud, bila Allah cakap dalam Quran, wahai orang beriman, wajib kamu dengar. Kalau kamu orang beriman, sebab lepas Allah sebut wahai orang beriman, ada perintah yang Allah nak perintah, yang wajib kamu ikut, ataupun ada larangan yang Allah nak larang, yang wajib kamu tinggal sebagai tanda kamu orang beriman. Okey. Di sini Allah nak larang, wahai orang beriman, la tubtilu. Jangan kamu tubtilu batal. Kita biasa sebut tak solat terbatal kan? Bila solat terbatal makna tak terpakailah. Jadi Allah kata apa? La tubtilu, jangan kamu batalkan sadaqatikum, sedekah kamu. Batal ni benda dah ada. Amalan dah jadi pahala. Amalan dah diterima. Tiba-tiba ada satu benda kita buat menyebabkan pahala tu terbatal. Dengan apa? Sayangnya Allah pada kita. Satu, Allah suruh kita beramal. Yang kedua, Allah suruh kita ikhlas. Yang ketiga, Allah kata dia ikhlas, pastikan jaga amalan kamu daripada terbatal pahalanya. Macam mana boleh terbatal? Satu, bil manni. Amalan boleh terbatal satu, bil manni. Apa makna bil manni? Dengan mengukit. Manni ni kita rasa kita yang bagi. Kalau kita bagi sedekah pada orang miskin contohnya, kita dah bagi kerana Allah. Tak ada riak, tak ada syirik. Dia jadi pahala. Lepas 5 tahun kita jumpa dia. Kamu tahu tak siapa tolong kamu dulu? Tak ingat? Tak perasan ke? Saya lah. Terbatal pahala. Walaupun 5 tahun dah jadi pahala. Boleh faham? Kenapa terbatal? Kenapa mengukit tu boleh membatalkan pahala? Ya? Makna kita bukan buat kerana Allah. Buktinya apa? Kita nak dia tahu kita yang bantu. Itu bukan kerana Allah. Sebab tu orang beriman bila dia buat kebaikan, dia nak apa? Dia nak lupakan kebaikan tu. Lebih baik dia lupa daripada dia ingat. Sebab kalau dia ingat, ada masalah. Boleh faham? Yang kedua, wal azza. Azani ialah dia menyakitkan orang. Contoh dia sedekah pada orang miskin, tapi dalam masa sama dia menyakitkan. Contohlah dia memalukan. Ini pakcik ni dulu miskin, saya bantu depan-depan orang. Jadi pahala tu sedekah. Walaupun dah jadi pahala, terbatal. Sebab apa? Menyakitkan hati orang. Boleh faham? Berlaku tak? Berlaku. Walaupun asalnya dah ikhlas, dah jadi pahala pun,
Itulah kerja syaitan. Syaitan akan habis-habisan memastikan kita jangan buat benda baik. Kalau buat, ada unsur syirik. Kalau tak ada unsur syirik, di tengah jalan, dia jadikan kita riak. Kalau dah semua okey, dah jadi pahala, lepas 10 tahun, lepas 20 tahun, dia jadikan kita mengungkit dan akhirnya terbatal. Sebab itulah syirik ni, kata ulama, syirik ni, kita kena elak daripada amalan syirik lebih daripada kita elak daripada perompak dan pencuri. Kita kalau nak elakkan daripada rumah kita dicuri, apa kita buat? Apa kita buat? Kunci pintu, tapi tak cukup lagi. Pasal CCTV lagi. Tawakkalul las. Apa lagi? Macam-macam kita buatkan. Begitu juga kereta kita. Kita tak nak kereta kita dicuri, kita kuncikan. Sayang dengan kita pada harta kita. Tapi ada benda yang paling bernilai daripada harta, kita tak jaga, kita tak sayang macam kita jaga harta, iaitu amal soleh. Kadang-kadang kita tak kunci amal soleh kita sehingga ada unsur riak, ada unsur manna, ada unsur azab. Habis dicuri oleh syaitan. Betul tak? Okey ke? Setakat ni okey? Macam mana? Dia bagi bantuan, lepas tu marah. Oh, okey. Kita bagi bantuan pada orang, betul-betul kerana Allah lah. Lepas tu orang yang kita bantu sombong dengan kita. Biasa kita buat apa dengan orang tu? Boleh cerita pengalaman? Tak ada pengalaman? Kalau kita ikhlas kerana Allah, dan satu masa dia perlu lagikan bantuan, walaupun dia sombong, kalau kita buat kerana Allah dan kerana nak pahala, kita bagi lagi tak? Bagi. Tapi hati sakit ni. Kalau kita tak bagi kali kedua, walaupun dia perlukan, hanya kerana dia sombong, kita bukan bagi kerana Allah. Kita bagi kerana apa? Supaya paling-paling kurang dia hormat kita. You jangan sombong dengan I, Ada unsur lain tu supaya halus, Kalau kita bagi kerana kesian. Okey, kalau dia miskin lah, contoh dia miskin, kita bagi kerana kesian. Tak, kesian boleh jadi kesian kerana Allah. Boleh jadi kesian sebab sifat kemanusiaan. Orang kafir ada tak yang bagi bantuan pada orang miskin? Bahkan orang kafir lebih banyak membantu orang Islam yang miskin. Tapi mereka kesian, bukan kerana Allah. Jadi kalau kita kesian pun, mesti kesian kerana Allah. Sebab itulah, kalau kita bantu orang miskin, kalau betul kerana Allah, apa yang patut kita bagi pada orang miskin? Duit ke ilmu? Ilmu. Betul tak? Kalau kita kesian kerana Allah, tapi kita bagi barang, bagi makan, dia makan, dia tak solat, kita tak kesian sebenar. Seolah kita biarkan, kamu nak sihat kat dunia, okey makan. Tapi lepas ni kamu masuk neraka. Itu bukan urusan aku. Kita tidak ada rahmat. Sebab tu Nabi bila Allah hantar Nabi dalam keadaan miskin, dalam keadaan anak yatim, tapi Allah bagi benda yang lebih mahal daripada harta, iaitu Al-Quran. Dengan Al-Quran Nabi berjaya menyelamatkan sekian ramai manusia daripada azab Allah. Betul? Okey? Okey. Dia bagi bantuan, lepas tu orang tu sombong. Dan dia macam tu. Lepas tu dia rasa aku kalau tak terus bagi ni aku tak ikhlas. Dia perlawan kan.
dia istighfar. Okey, tak apa. Amalan dia tetap diterima. Ya. Kalau masuk celah-celah perasaan tak baik, dia istighfar, dia tolak, dia lawan, amalan dia diterima. Tapi kalau masuk nilai-nilai tak baik, dia layan. Dia pun tak bagi daripada kawan tu. Maka amalan dia ada kemungkinan besar habaan mansura. Boleh kah? Ha? Left group. Sebab tu saya selalu sebut contoh seorang ulama tabi'in, Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Dia orang kaya di Madinah. Dia tahu ni amalan dia boleh terbatas bila-bila masa. Maka dia pastikan amalan dia tidak terbatas. Apa dia buat? Dia bangun tengah malam, dia pikul gandum, dia pergi letak. Dia sendiri orang kaya, tapi dia sendiri buat kerja tu. Bangun tengah malam, ketika semua orang tidur, waktu gelap, dia pikul gandum, dia pergi letak depan rumah orang miskin. 40 buah rumah setiap malam. Dia tak suruh pekerja dia. Sebab apa? Kalau suruh pekerja, pekerja tahu. Tapi akhirnya orang tahu. Bila orang tahu? Setelah dia mati, besok orang miskin tengok tak ada beras, tak ada gandum. Lepas tu orang tengok belakang dia merah. Mana ada kaitan antara kematian dia dan beras tak ada, dan badan dia ada kesan. Tapi orang tahu setelah dia mati ada kesan? Tak ada. Begitulah ulama cukup jaga amalan dia sampai dia sanggup bangun malam pikul beras. Sebab dia tak nak amalan dia habaan mansura. Tapi orang kita sekarang kalau sedekah kan, kecoh satu, bukan satu taman, satu Facebook, 5 grup kan, 5 grup. Lepas tu kalau orang tak puji sikit, left group kan. Benda-benda macam ni cukup halus. Sebab tu Allah tekankan Tuhan tu satu. Sembah dia saja. Jangan syirik, jangan riak, jangan ada unsur yang selain daripada Allah. Sampai Allah bersumpah. Okey? Jadi saya tekankan benda ni sebab apa? Saya pun takut amalan saya mengajar ni lepas ni jadi habaan mansura. Saya juga takut amalan pelajar datang kelas, solat, pergi umrah, sia-sia. Satu peringatan untuk saya dan untuk semua. Okey. Kita pergi pada ayat seterusnya. Lepas tu Allah beritahu kenapa? Sebab kenapa Tuhan yang patut disembah hanya dia sahaja? Sebabnya ialah ayat seterusnya, iaitu Rabbu. Apa makna Rabb? Pencipta. Yang pertama, Rabb ialah pencipta, pemilik, pentadbir. Jadi Rabb ni mesti ada 3 unsur, barulah layak dipanggil Rabb. Dia mencipta langit, dia pemiliknya. Buktinya Allah nak runtuhkan langit bila-bila masa boleh sebab dia pemilik. Yang ketiga, dia menguruskan langit dengan awan, dengan hujan, dengan matahari. Dan yang ketiga, pemilik dan pentadbir, dia mengurus. As-samawat, langit-langit. Berapa lapis? 7 lapis. Wal ardan, bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang bainahuma, di antara keduanya. Di antara keduanya apa dia? Apa dia? Apa dia di antara langit dan bumi? Semualah. Malaikat, jin, tumbuhan, haiwan, manusia. Jadi apa kaitan ayat 5 dengan ayat 4? Kaitannya ialah Allah nak bagi tersebab. Kenapa Tuhan ni
Dia sahaja yang berhak disembah. Sebab apa? Sebab dia yang mencipta segala langit, bumi. Dia mencipta segala-gala antara langit dan bumi. Dia yang memilik, dia yang mengurus. Ada tak makhluk lain yang boleh mencipta manusia? Tanyalah orang kafir hebat macam mana, siapa mencipta manusia? Tak ada seorang, walaupun dia kafir, akan menjawab nenek moyang mereka mencipta. Tak ada. Tanyalah orang kafir, siapa mencipta langit dan bumi? Mereka akan jawab, Allah. Tapi masalahnya apa? Mulut mereka mengaku Tuhan pencipta, tapi anggota badan mereka sembah bukan yang hebat. Mereka sembah apa? Yang mereka sendiri buat, macam berhala. Itu menunjukkan apa? Akal mereka dah rusak, fitrah mereka dah tertutup. Mulut mereka menjawab Allah yang hebat, tapi akhirnya mereka sembah yang mereka sendiri buat, iaitu berhala. Okey, wa rabbul masyariq, dan pencipta masyariq. Apa dia? Masyariq itu jamak plural. Kalau satu masyriq, masyriqun, asal daripada perkataan syaraqa. Syaraqa ni makna dia terbit. Syaraqa makna dia terbit. Kalau tambah mim kat depan dalam bahasa Arab, tempat. Tempat terbit. Perkataan Arab semua tambah ma, mim bari atas kat depan menunjukkan tempat. Contoh, masjid. Asal dia sajadah sujud. Kalau tempat sujud, mas tambah ma. Kalau ta'am, makanan. Kalau tempat makan, mat'am. Kalau jalasa, duduk. Tempat duduk, majlis. Apa lagi? Darasa, belajar. Kalau tempat belajar, madrasah. Kalau hasyarah, himpun. Tempat berhimpun, mahsyar. Apa lagi? Tak betul, cuma dia dia 4 huruf. Boleh? Jadi bahasa Arab mudah aja. Kalau nak menunjukkan tempat, tambah mim di hadapan dan berbaris atas. Okey, kalau satu masyriq, kalau banyak masyariq. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu? Allah juga selain daripada pencipta langit dan bumi, dia juga pencipta tempat-tempat terbit. Terbit apa ni? Matahari. Jadi kenapa tempat terbitnya matahari ni sebenarnya satu ke banyak? Satu ke banyak? Satu. Kalau satu, kenapa Allah sebut masyariq? Ini plural. Kalau satu, Rabbul Masyriq. Bila Allah sebut banyak, banyaklah. Bila Allah sebut masyariq, mana tempat terbit matahari banyak. Bahkan ada ulama kata tempat terbit matahari 360. Setiap hari tempat terbitnya berbeza. Sebab tu waktu-waktu cuaca berbeza dari satu negara ke negara lain. Betul? Kadang-kadang sini panas, tempat lain. Kadang-kadang sini siang, tempat lain malam. Itu satu. Yang kedua, tempat terbit di sini jadi banyak sebab apa? Tempat terbit matahari, satu. Tempat terbit bulan, satu. Tempat terbit bintang. Bintang bulat berapa? Siapa tahu bintang ada berapa semua? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Kenapa tak tahu? Sebab kita makhluk lemah. Jangankan nak cipta bintang, bilangan bintang yang Allah cipta pun kita tak tahu. Okey. Jadi kaitan ayat 5 dan 4 ialah Tuhan yang berhak disembah, ilahakum lawahid. Siapa? Inilah yang ada ciri-ciri ni. Dia pencipta langit, pemilik bumi, pencipta segala-galanya. Semua dia. Kenapa nak sembah nafsu? Kenapa nak sembah selain daripada Allah? Siapa yang sembah selain daripada Allah, akalnya tak waras. Akalnya tak waras. Okey. Bolehkah? Di sini kenapa Allah sebut Rabbus Samawat?
dahulu. Kenapa Allah tak sebut Rabbun Nas, pencipta manusia? Faham soalan? Kenapa? Allah juga pencipta manusia, tapi Allah tak sebut pencipta manusia. Allah sebut pencipta langit-langit dan bumi. Apa dia? Sebab dia tinggi. Habis bumi pula kenapa? Sebab rendah. Tak sebab apa Allah sebut pencipta langit, sedangkan semuanya Allah cipta. Sebab antara semua makhluk Allah yang paling hebat, yang paling menunjukkan kehebatan Allah ialah langit. Kenapa? Apa yang hebat langit? 7 lapis, tinggi, besar, luas, tanpa tiang. Hebat kan? Kalau saya kata rumah saya ada 5 bilik, tapi 1 tiang pun tak ada, orang kan datang ke rumah saya? Orang kan datang? Kenapa tak datang? Pelik ke? Tak betul? Tak betul kan? Tapi kalau betul-betul ada rumah saya, tak ada 1 tiang pun, orang akan datang kalau betul-betul ada. Kenapa? Sebab pelik kan? Macam mana manusia rasa pelik kalau rumah yang kecil tanpa tiang, tapi manusia tengok langit setiap hari lagi besar tanpa tiang, tapi tak rasa hebat Allah? Kenapa? Kenapa? Allah cakap apa buat tak tahu je. Tapi bila ustaz kata rumah dia tak tiang, datang minta air tawar lagi. Apa sebab? Sebab itulah Allah suruh tak kita tengok langit? Allah suruh. Di mana? Di mana Allah suruh? Tengok langit adalah ibadat, dapat pahala, tapi bukan sebarang tengok. Surah apa? Al-Mulk. Cuba baca ayat tu. Tak, itu surah mana tu? Kan baca setiap malam surah Mulk sekarang kan? Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar. Allah kata, lihat pada langit tidak ada retak ke, sengit ke, kemudian farji'il, ulang tengok lagi, kamu tak akan jumpa keretakan. Summarji'il basar, kemudian ulang lagi, ulang tengok sampai apa? Sampai apa? Sampai kamu rasa kehebatan Allah, sampai kamu mudah untuk mentaati Allah yang hebat. Tapi berapa ramai yang tengok langit sebab nak rasa kebesaran Allah? Berapa ramai? Angkat tangan. Siapa yang tengok langit sebab hujan? Itu paling ramai kan? Betul? Sebab tu Allah cipta ni, apa saja makhluk yang Allah cipta sebenarnya sebagai tanda menunjukkan Allah tu hebat. Kalau kita perhati apa saja, daripada sebesar langit sehinggalah sekecil, apa makhluk yang paling kecil? Apa dia? Nyamuk. Siapa pernah perhati nyamuk? Tak pernah. Siapa yang biasa pukul nyamuk? Ya ke? Kenapa Allah cipta nyamuk sehingga kadang-kadang menyusahkan kita, betul tak? Sampai ada orang kaya sebab buat kilang ubat nyamuk. Yang susah kita kan? Sebenarnya Allah cipta nyamuk tu nak menunjukkan kebesaran Allah. Allah cipta nyamuk yang kecil dalam kegelapan, tapi dia jumpa tak kita yang tidur dalam selimut yang gelap? Dia jumpa? Kita kalau dalam gelap, kita jumpa tak cari anak kita yang duduk bawah katil? Tak jumpa. Kemudian nyamuk tu boleh cucuk kita kan? Jarum dia keras ke lembut? Macam mana boleh masuk? Kita boleh tak cucuk? Kalau kita doktor lah, ambil jarum nyamuk tu cucuk orang, pesakit boleh? Boleh? Tak boleh. Jadi kalau kita fikir pada nyamuk pun kita dah rasa
kebesaran dan kehebatan Allah. Okey. Ni ayat ni. Kita balik pada ayat kita seterusnya. Okey, sekejap. Ini dia panggil apa ni? Tauhid apa ni? Nombor 4. Nombor 4 dia panggil tauhid uluhiyah. Yang bawah ni nombor 5 tauhid. Kenapa Allah sebut beriringan? Sebab bila manusia yakin Allah pencipta langit, pencipta bumi, sepatutnya membawanya kepada tauhid yang atas. Dia mesti sembah Allah saja. Siapa yang mengaku Allah hebat tapi dia tak sembah Allah, sebenarnya dia tak mengaku hebat. Hanya mulut sahaja. Jadi siapa rasa kehebatan Allah, dia akan pergi ke nombor 4, iaitu dia tidak akan syirik selain daripada Allah. Okey? Kita pergi pada ayat seterusnya. Allah tunjuk lagi kehebatannya. Inna, sesungguhnya kami zayyadna, kami telah menghiasi as-sama, langit, as-sama, langit. Tadi as-samawat, sekarang as-sama. Apa beza? Sekarang as-sama. Yang ni satu, yang ni banyak, plural. Bila Allah kata Allah cipta, Allah sebut jamak, plural. Kami cipta langit-langit. Tapi bila Allah kata kami hiaskan langit, Allah sebut satu je. Sebab apa? Bila Allah hiaskan, yang kita nampak lah. Yang kita nampak 7 lapis ke 1 lapis ke? Yang mana? Itulah tu. Jadi Allah kata kami hiaskan langit ad-dunia. Dunia ni makna dia yang dekat. Jadi dunia ni sebenarnya maksud dia ialah dekat. Apa maksud dekat? Dunia ada dua maksud. Satu, dekat. Satu makna dia dekat. Yang kedua makna dia hina. Daripada ad-dani'ah. Jadi dekat ni maksud dia kita buat apa saja, kita terus dapat. Kerja dapat hasilnya. Makan terus kenyang. Lawan dia apa dah? Yang kita buat tak dapat sekarang. Bila dapat? Akhir. Itu dipanggil akhirat. Yang kedua, dunia juga mana dia hina. Dunia ni hina sebab apa? Kenapa tak ada nilai? Kenapa dunia ni hina dan tidak ada nilai? Sebab Allah cipta untuk menguji manusia. Sebab tu bila dah habis tempoh ujian, apa Allah buat dengan dunia? Allah hancurkan semua. Kalau ada nilai, Allah kekalkan. Bila tak ada nilai, Allah sampai masa Allah hancurkan. Okey. Kami hiaskan langit dunia, langit yang dekat, bizinah. Dengan perhiasan. Al-kawakib. Apa makna al-kawakib? Bintang-bintang. Jadi kalau orang tanya, apa faedah bintang di waktu malam? Ya, sebagai jawapan dalam ayat ni, sebagai perhiasan. Sebab tu beza tak kita tengok langit ada bintang dengan langit tanpa bintang? Yang mana cantik? Okey. Jadi fungsi pertama bintang ialah hias. Sebab itulah rumah kita pun ada tak perhiasan di bumbung, di ceiling tu? Ada. Kalau tak ada, tak cantik kan? Ada kipas, ada lampu. Okey, fungsi kedua, bintang. Wa hifzan, dan
sebagai hifzan apa dia? Sebagai penjaga. Min, dari kulli, setiap syaitan. Syaitan apa dia? Syaitan ni daripada perkataan syatuna. Syatuna, makna dia ba'uda, jauh. Ba'uda makna dia jauh. Jadi kalau syaitan maknanya yang jauh. Jauh daripada apa ni? Dari rahmat Allah. Jadi syaitan-syaitan ni sebenarnya dia bukan makhluk. Dia adalah sifat. Syaitan yang jauh daripada rahmat Allah. Sebab itulah ada syaitan daripada jin dan ada juga syaitan daripada manusia. Apa dalil? Minal jinnati allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati kita minta berlindung daripada Allah. Daripada apa? Kejahatan. Kejahatan apa? Allazi yuwaswisu, yang membisikkan. Membisik di mana? Fi sudurina, dalam hati-hati manusia. Siapa ni yang membisikkan supaya kita buat jahat? Siapa? Minal jinnati, daripada jin dan manusia. Jadi semua dua-dua makhluk ni ada tak sifat syaitan? Ada. Jadi orang Melayu dia bila sebut syaitan dia faham apa? Satu makhluk yang ada tanduk kan? Satu makhluk. Sebenarnya tak tepat. Yang tepat syaitan ialah sifat kepada mana-mana makhluk Allah yang buat maksiat dan jauh daripada rahmat Allah. Syaitanlah dia. Awak ni macam syaitan. Salah. Awak syaitan. Boleh faham? Kalau jin yang jahat dia panggil syaitan. Kalau manusia yang jahat pun sebenar daripada syaitan. Okey. Jadi Allah kata fungsi kedua bintang apa dia? Tadi perhiasan. Yang kedua, mengawal daripada setiap syaitan. Maridin, Maridin apa makna? Yang jahat sangat ataupun yang melampau. Syaitan semua jahat. Cuma ada jahat biasa-biasa, ada jahat yang melampau. Itulah bila bulan Ramadan, syaitan dirantai tak? Dirantai tak syaitan bulan Ramadan? Tapi ada tak orang buat maksiat bulan Ramadan? Siapa kacau mereka tu? Oh, dia sendiri? Oh, jin? Tak, jin ada jin Islam. Yang dirantai itu syaitan daripada kalangan jin. Tapi soalnya bulan Ramadan ada juga orang buat maksiat, ada orang yang tak puasa. Siapa yang kacau mereka? Sedangkan syaitan dah ada rantau. Ada macam-macam pendapat. Pendapat pertama yang dirantai itu ialah syaitan-syaitan yang maridin, yang jahat sangat. Syaitan yang biasa kopral, prebet tu Allah tak rantai. Jadi yang kacau manusia bulan Ramadan syaitan yang bukan maridin. Pendapat kedua, semua syaitan dirantai. Tapi yang buat jahat tu hasil kejahatan yang manusia buat dah jadi sebati. Maka dia akan teruskan. Okey. Dalam ayat ni Allah bagi tahu tak? Allah jadikan bintang untuk menjaga daripada syaitan yang jahat.
Jaga, soalannya, jaga daripada apa? Jaga daripada apa? Tengok ayat seterusnya. La yasma'una. Tidak. Mereka yasma'una mendengar. Ila kepada al-mala'i. Mala'i ini apa dah? Al-mala'ikah. Para malaikat. Al-a'la yang sifatnya tinggi. Kemudian bila syaitan nak curi dengar, bila wahyu turun, Allah hantar melalui Jibril. Jadi masa Allah turun bagi tahu kepada Jibril, syaitan pun curi dengar. Kenapa syaitan nak curi dengar? Kenapa? Pelik tak syaitan nak curi dengar wahyu? Nak menyesatkan manusia. Kenapa syaitan nak sesatkan manusia? Menggunakan wahyu. Soalan, kenapa syaitan dia curi dengar apa yang Allah cakap pada Jibril? Lepas tu memang ada hadis. Kalau sempat saya tunjukkan hadis. Lepas tu bila syaitan curi dengar, dia pun hantar pada dia panggil kuhan, tok bomo yang sesak ni kat bumi daripada kalangan manusia. Kemudian dia tokok tambah wahyu tu. Jadi akhirnya yang sampai pada manusia yang tak ori. Faham tak? Tapi bila tu? Bila mereka syaitan ni berjaya mencuri dengar sebelum turun wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa turun Taurat, Injil, syaitan berjaya mencuri dengar. Tapi bila Allah turunkan wahyu pada Nabi Muhammad, syaitan gagal. Sebab tu Allah kata apa? Wa yukzafuna. Dan mereka yukzafuna dilempar ataupun dibaling. Min kulli janib, dari setiap janibin, penjuru. Dibaling dengan apa ni? Dengan bintang. Fungsi kedua bintang. Jadi pertama perhiasan, yang kedua bintang digunakan sebagai hifzan untuk menjaga wahyu daripada dicuri. Caranya apa? Bila syaitan nak curi, maka Allah baling syaitan dengan bintang. Dan mereka akhirnya gagal. Okey, soalan saya tadi, kenapa syaitan nak sesatkan manusia? Menggunakan Al-Quran. Faham soalan? Kenapa? Logiknya kalau nak sesatkan manusia jangan guna Al-Quran, betul kan? Tiba-tiba nak sesat pun dia guna Al-Quran juga. Kuat sikit. Sebab kalau dia tak cakap Al-Quran, terang-terang orang nampak benda tu bukan hak. Faham tak? Tapi kalau ada sikit-sikit ayat Al-Quran, mereka akan terkeliru. Dan sekarang terbukti ramai tak orang terkeliru. Bila ada setengah orang guna ayat Quran, maka orang pun tertipu. Ramai tak? Ramai tak scammer yang guna ayat Quran? Ramai kan? Ada pengalaman lah. Sebab apa? Bila guna ayat Quran, orang rasa, ni takkan salah kot. Ini ayat Quran. Tengok, itu strategi syaitan. Kalau langsung tak ada ayat Quran, langsung tak ada hadis, orang mudah tolak. Ini sesat ni. Sebab tak ada dalil. Sebab tu Allah cela, Allah laknat ahli kitab dalam Al-Quran. Sebab apa? Ahli kitab kan? Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasara. Kenapa Allah laknat mereka? Sedangkan Allah gelarkan mereka dalam masa sama ahli kitab. Mereka ada kitab Allah, tapi kena laknat. Sebab apa? Sebab mereka menggunakan kitab Allah untuk menyesatkan orang. Dia guna kitab Taurat, kemudian dia ubah sikit, dia tambah sikit.
sehingga orang pun faham, tapi faham yang salah. Okey? Jadi pengajar untuk kita apa dia? Sekarang ada tak syaitan curi dengan wahyu? Tak ada dah. Bila wahyu dah habis, tak ada. Tapi peranan syaitan akan berterusan. Cuma caranya berbeza. Siapa tahu? Apa peranan syaitan untuk menyesatkan manusia? Cuba buka surah ni. Surah An-Nahlu 97. Surah An-Nahlu 97. Cuma 7, 98. Apa? 98. Okey, cuba tengok. Cuba kita terjemah. Faiza, maka apabila qara'tal Quran, apabila engkau baca Quran. Maksudnya Allah beritahu bila kamu nak baca Quran, apa yang pertama kena buat? Fasta'iz billah. Mintalah berlindung kepada Allah daripada apa? Minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang dirajam. Apa maksud minta berlindung? Iaitu kita baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Apa maksud auzubillah? Iaitu aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang. Okey, apa rahsia? Tidak ada satu pun ibadat dalam Islam yang Allah suruh mula dengan auzubillah kecuali ibadat nak baca Al-Quran. Kalau nak salat tak perlu baca auzubillah, nak pergi umrah tak perlu baca auzubillah, nak pergi haji tak perlu baca auzubillah, nak puasa tak perlu. Tapi bila start baca Quran, Allah kata baca auzubillah. Satu-satunya ibadat yang Allah wajibkan baca auzubillah. Apa rahsianya? Siapa tahu? Dia ada kaitan dengan ayat tadi, syaitan curi dengar. Wahyu untuk apa? Untuk mengelirukan manusia. Tapi curi wahyu dah tak ada. Yang ada ni, bila nak baca Quran minta berlindung daripada syaitan. Kenapa kena minta berlindung? Bila sebaik saja nak baca Al-Quran. Kuat sikit. Tak faham. Okey, cuba buka yang last sekali. Tengok cara-cara ataupun strategi syaitan bila orang tu nak baca Quran. Sebab tu Allah suruh kita minta berlindung daripada syaitan. Sebab syaitan, paling-paling syaitan takut ialah bila kita mula nak faham Al-Quran. Syaitan satu je. Operasi dia satu je. Target dia satu. Apa dia? Supaya manusia tak ikut perintah Allah. Betul kan? Supaya manusia tak ikut perintah Allah dan langgar je larangan Allah. Macam mana syaitan nak jadikan manusia tak ikut perintah Allah? Macam mana cara? Pertama, supaya manusia tak faham apa itu perintah Allah. Macam mana manusia tak boleh faham perintah Allah? Bila dia tak faham. Sebab itulah strategi syaitan, jangan baca. Kalau baca juga jangan faham. Okey, cuba kita tengok strategi syaitan. Jadi jangan kita duk kutuk Israel Yahudi kan. Tapi syaitan duk kacau kita setiap 24 jam. Boleh yang okey. Kata Ibn Qayyim, dia menghuraikan ayat tadi. Surah apa tadi? Surah An-Nahl ayat 98. Iaitu Allah perintah bila nak baca Quran baca auzubillah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, inna syaitan, sesungguhnya syaitan yajlibu, akan menghasut qari'il Quran, pembaca Al-Quran, bi khailihi, dengan kuda-kudanya, bi khailihi, dengan kuda-kudanya,
warajalihi, dengan tenteranya yang berjalan. Maksudnya syaitan ni ada bala tentera. Dia akan gunakan tentera dia untuk menghasut siapa ni? Pembaca Al-Quran. Supaya apa? Hatta yushghiluhu, sehingga pembaca Al-Quran disibukkan daripada maksud Al-Quran. Syaitan kacau apa dia? Supaya pembaca tak fikir pasal maksud Al-Quran. Jadi fikir apa dah? Nak betulkan tajwid, nanti saya sebut. Supaya manusia yang membaca Quran disibukkan daripada fokus pada maksud Al-Quran, wahwa, iaitu tadabburuhu wa fatafahumuh, iaitu tadabbur dan faham. Jangan faham. Nak baca, nak khatam silakan, nak betulkan tajwid silakan, nak taranum silakan, tapi tadabbur jangan. Wa ma'rifatu, dan syaitan akan sibukkan kita daripada kita fokus pada ma'rifatu, kenal. Muradillah, apa yang Allah nak daripada setiap ayat. Kita tak fikah, tak kisah dah. Apa Allah nak cakap, apa Allah nak pada, kita tak kisah. Fayahrusu, maka syaitan akan berusaha bersungguh-sungguh bijuhdihi, dengan tenaganya, an yahula, untuk menghalang baina qalbil qari', antara hati pembaca Al-Quran dan antara maksud Al-Quran. Boleh faham? Syaitan akan pastikan ada penghalang besar antara pembaca dengan tadabbur. Fala yaktamil, maka Al-Qari, pembaca Al-Quran, tidak akan dapat manfaat daripada Al-Quran, daripada maksud Al-Quran. Dia tak akan dapat manfaat. Lihaza, oleh kerana inilah Allah memerintah kita ketika mula nak baca Quran, an nasta'isa billah minasyaitanir rajim. Sebab itu Allah perintah baca auzubillah. Sebab apa? Syaitan tahu bila kamu baca dan faham, kamu akan tahu perintah Allah, kamu mulai ikut, di situ kamu akan dapat hidayah. Tapi kalau bacalah banyak mana sekalipun, kita tahu tak perintah Allah, kita tak akan ikut dan kita tak akan dapat hidayah. Okey, cuba tengok tipu daya syaitan. Ini bukan yang pertama, ada lagi sebelum ni. Okey, tak apalah, tak ikut susunan tak apa. Bukan, yang tadi dah. Cuma tak ikut susunan. Okey, kita tengok. Yang pertama, madkhal, pintu masuk syaitan bila kita nak baca Quran. Pertama, tazkiru bi umuri dunia al-mukhtalifah. Masa kita nak baca Quran, syaitan hasut kita supaya ingat urusan dunia yang macam-macam. Start baca je, macam-macam masuk. Mesej pun masuk, call pun masuk. Betul kan? Lepas tu masa kita baca pula, baca kat telefon. Bila masuk mesej, kita terus baca ke ataupun berhenti baca? Berhenti baca kan? Ada orang tak? Tengah baca mesej, berhenti baca mesej untuk baca Al-Quran. Ada? Kalau ada tu antara perkara ajaib yang ke-8 di dunia. Supaya apa ni? Masa nak baca, syaitan masuk, sibukkan kita dengan urusan dunia, liyatrukal qiraah, supaya kita akhirnya berhenti. Ataupun yasta'jilu biha, supaya akhirnya kita baca cepat-cepat. Sebab apa? Ada urusan dunia. Satu. Yang kedua, madkhal, iaitu pintu syaitan kedua masa kita nak baca ialah al-hirsus syadid ala makharijil huruf wa itqanit tilawah, supaya kita lebih fokus pada makhraj huruf. Ba, ha pedas, ha cukup harakah, waladh 6 harakah. Kita fokus itu. Bukan salah, tapi target syaitan apa dia? Kita tak ada masa nak fikir pasal apa maksud waladhdallin. Apa maksud siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian sehingga yusbihu zalika jahlu, sehingga orang yang baca Quran jallu hammihi, fokus utama dia ialah
betulkan tajwid. Daripada muda sampai ke tua. Dan dia jangan terfikir sikit pun nak baca maksud Al-Quran. Ramai tak orang baca Quran sampai ke tua, langsung tak fikir nak faham maksud. Ramai tak? Itu tipu daya syaitan. Okey? Dua, yang ketiga. Madkhal i'jabu az-zati bi sawtihi wal mubalaghah fi tahsini tilawati. Pintu ketiga syaitan ialah supaya orang tu rasa kagum dengan suara dia yang merdu. Sedaplah orang puji pula. Ya Allah. Macam Johan qari antarabangsa. Kita pun rasa apa? Lagi bangga, lagi nak baca sedap, betul tak? Akhirnya kita tak akan fikir untuk tengok maksud. Betul tak? Pintu ketiga. Okey? Lepas tu kalau suara tak sedap pula, dia lagi teruk, lagi tak baca langsung. Kenapa tak baca? Suara tak sedap, semua orang tak puji kan? Itu syaitan lagi mudah kerjanya. Ada lagi? Ada sikit lagi. Satu potong lagi. Satu lagi. Tak ada. Lagi-lagi? Yang lain? Teks Arab. Itu ni. Okey. Pintu syaitan juga saya dah hantar tapi mungkin tak masuk. Iaitu bila kita nak start baca Quran, pintu syaitan apa dia? Kita mula rasa penat dan mengantuk. Start je mengantuk. Wah, kan? Lepas tu bila sadaqallah, segar. Itu syaitan. Kan? Betul tak? Ramai tak orang masa baca Quran penat mengantuk terus. Kadang-kadang start apa? Yasin. Terus tidur. Lepas tu orang tanya, dah baca Yasin? Dah. Pada ayat pertama je. Tapi habis dia baca Quran, segar tak? Sebenarnya itu adalah pintu syaitan. Supaya apa? Supaya kita tak fokus pada maksud. Syaitan bersumpah daripada Allah. Syaitan iblis bersumpah daripada Allah untuk menyesatkan manusia sampai bila? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kenapa kena baca auzubillahi minasyaitonir rajim sebelum baca Al-Quran? Sebab ini balik pada sejarah lama iblis. Iblis bila Allah dia sujud pada Adam, dia enggan. Maka Allah laknat dia dan Allah, iblis pula minta panjang umur. Dia minta panjang umur sampai kiamat. Untuk apa? Dan syaitan bersumpah, iblis bersumpah, demi Allah aku akan sesatkan semua makhluk engkau. Cara syaitan nak sesatkan apa dia? Apa punca manusia akan dapat hidayah Allah? Quran, faham Al-Quran. Strategi paling berkesan syaitan supaya manusia tak dapat hidayah ialah jangan ataupun pastikan manusia baca Quran tak faham. Cukup. Patutlah kita tengok orang baca Quran, kadang-kadang perangai tak berubah kan. Yang panah barang macam itulah. Tadarus bulan Ramadan 20 tahun tapi panah barang. Sebab apa? Kawan tu lambat baca. Bila lambat baca, lambat khatam. Tak dapat perubahan. Kesan daripada Al-Quran tak dapat. Okey, bolehkah? Cukup setakat tu. Ada soalan? Banyak benda saya nak cakap tu. Dalil-dalil pun banyak tapi masa terhad. Kalau boleh kelas tadabbur ni, ialah kita makan pun 3 kali sehari kan. Dia makan dengan tadabbur Al-Quran mana lebih penting? Tak makan. Sebab tu makan 3 kali sehari, tadabbur sekali, 2 minggu sekali. Lepas tu terbalik kan. Sebab yang akan selamatkan kita di akhirat besok, makan ke Quran? Sepatut tadabbur 3 kali sehari, makan 2 minggu sekali. Ayolah, biasa kalau ikut kelas macam ni dia tak ikut kelas online kan.
Kelas tadabbur saya buat setiap hari, setiap malam. Dia tak boleh sekali seminggu. Jadi siapa nak ikut boleh ikut kelas online. Malam ni pun ada. Okey, ada soalan? Tak ada. Kalau ni. Last, penutup. Allah sebut lagi dalam surah Al-A'raf ayat 204 tulis. Wa iza quri'al Qur'an, dan apabila dibaca Al-Quran, fastami'u, hendaklah dengar lahu kepada Al-Quran, wa ansitu, dan diam. Dua perintah Allah. Bila Quran dibaca, kita wajib buat dua benda. Satu, dengar. Yang kedua, diam. Kenapa kena dua? Diam dan dengar. Sebab ada orang yang diam tapi dia tak dengar pun. Contoh macam ustaz mengajar, nampak dia fokus tapi khayal je. Dia diam, tak cakap tapi tak dengar. Sebab tu bila ustaz tanya dia tak boleh jawab. Bukan kelas ni lah, kelas lain. Yang kedua, ada orang bercakap tapi dia dengar, tapi akhirnya dia tak boleh fokus. Jadi Allah nak apa? Bila dibaca Al-Quran, kena dua-dua. Satu, dengar. Yang kedua, jangan cakap. Kenapa kena ada dua ni? Sebab apa? Sebab Quran diturunkan untuk kamu faham dan kamu ikut. Bila nak faham, kena fokus. Cara fokus apa dia? Jangan bercakap. Dan telinga kena dengar. Tapi tak berlaku kan? Kadang-kadang orang baca Quran, kita pun buat tak tahu je. Masa guru-guru mengajar kat sekolah dulu kan, guru mengajar matematik. Ada tak cikgu matematik cakap, bila cikgu mengajar, diam dan dengar? Ada? Ada? Tak ada? Ada kan? Dan kita ikut tak? Tak, kita ikut. Akhirnya kita faham tak matematik? Faham. Tapi bila guru mengajar Al-Quran, ada tak guru Quran cakap, bila dibaca Quran, diam dan dengar dan fokus pada makna? Ada guru cakap. Sebab tu kita tak faham sampai saat inilah. Okey, pertama saya nak tanya. Apa surah apa yang Allah kata kalau beribadat ada unsur syirik, semua amalan sia-sia walaupun amalannya sahabat Nabi? Surah apa? Saya dah bagi tahu tadi. Ini tanda diam ataupun fokus masa kelas tadi. Surah Furqan bukan. Surah Az-Zumar ayat 65. Yang kedua, Allah kata ada orang yang beramal soleh. Bila pergi akhirat, dia harap amal soleh dia akan memasukkannya ke surga. Tiba-tiba Allah jadikan debu-debu yang berterbangan. Surah apa? Ayat apa? Furqan ayat 20? Tengok kat nota kan? Surah apa? Ya Allah kata, bila nak baca Quran, kena minta berlindung daripada syaitan yang jahat. Surah An-Nahl ayat? Alhamdulillah. Surah apa? Ya Allah kata, bila dibaca Quran, kena diam dan fokus. Ayat berapa? 204. Okey. Setakat ni lulus untuk hari ini. Hari ini. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى